Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita sambung pengajian kita pada kitab Al-Jadid pada syarah kitab Tauhid. Muka surat 34 ni dah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa lahuma fi hadits Itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Daripada riwayat keduanya juga ataupun riwayat yang lain, dia kata hadis daripada Itban, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa innallah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas neraka sesiapa sahaja yang mengucapkan. Qala sini tafsir maksud dari sudut perkataan qala ni, dia bukan ucap saja, mengucapkan serta meyakini. Itu maksud qala dia. Qala ucap serta yakin, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sembahan yang layak disembah illallah, melainkan Allah. Ya bertari bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan dengan ucapan dia, dengan keyakinan dia itu dengan wajah Allah, iaitu dengan apa ni, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Maka dia kata lil Bukhari wa Muslim ay annahuma ruya hadzal hadis aidan. Mana keduanya meriwayatkan hadis ini. Harama 'alan nar mana'ahu Allah min dukhuliha. Maksud Allah mengharamkan ke atas neraka, Allah menghalang dia daripada masuk neraka disebabkan ucapan dia ni. Ini menunjukkan kebesaran keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid menyebabkan seseorang dibebaskan daripada neraka dengan keyakinan dia dengan kalimah tauhid ini. Qala la ilaha illallah qalaha bilisani arifan ma'naha amilan bimuqtadaha. Tu maksud qala. Apa maksud qala la ilaha illallah? Siapa-siapa yang ucap la ilaha illallah sekadar ucap saja tak? Qalaha bilisani, dia ucap dengan lidah dia, arifan makna, dalam keadaan dia mengetahui maksud la ilaha illallah, amilan bimuqtadah, dan dia melaksanakan segala tuntutan la ilaha illallah. Ini baru orang yang akan dapat fadilat yang Allah kata haramallahu 'alan nar. Allah mengharamkan diri dia ke atas neraka. Dia ucap, dia faham apa yang dia ucap, dan dia beramal dengan segala tuntutan-tuntutan dia. Mengucap, semua orang boleh ucap tak? Dia boleh ngatik 10,000 sehari, dia boleh ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah tak? 10,000 sehari orang boleh ngatik. Tapi belum tentu dia boleh faham apa maksud la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan la ilaha illallah ni 23 tahun. Nabi balah dengan kampung dia sendiri tak? Dengan anak beranak dia sendiri, semata-mata untuk memahamkan la ilaha illallah, untuk menjelaskan la ilaha illallah ni. Oleh kerana itu dia bukan sekadar ucapan, tetapi qalaha bilisanihi arifan maknaha. Dia sebut dengan lidah dia dan dia reti, dia faham apa makna dia. Amilan muqbi muqtadaha. Dah faham saja ke? Tak. Beramal dengan segala tuntutan. Beramal dengan segala tuntutan dia. Ya betawi maknanya yatlubu, menuntut lah. Itu maksud daripada ucapan dalam hadis tu. Makna umum hadis ni, yukhbiruna hadzal hadis anna Allah Subhanahu wa taala sayusallimu min adzabin nar kullaman wahhadallah. Allah menyebut di dalam hadis ini, dia akan menyelamatkan daripada azab neraka Jahannam setiap orang yang mentauhidkan dia. Bila orang ucap la ilaha illallah, secara mutlaknya dia telah mentauhidkan Allah. Wa amila bi muqtada tauhidihi, dan dia beramal dengan tuntutan-tuntutan tauhidnya itu. Qasidan dzalika taqarrub ila Allah, dengan qasad dia, dengan tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. La ria'a wala sum'ah, bukan kerana riak, bukan kerana menunjuk. Dia mentauhidkan Allah tak, bukan kerana sum'ah.
bukan kerana menggembar-gemburkan bahawa dia ni orang tauhid, dia geng tauhid, tak. Tetapi dia qasidan bidzalika taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud secara umum hadis yang kedua dalam menafsirkan keutamaan tauhid, kelebihan kita mentauhidkan Allah. Hadis ni jelas paling utama, kita kata mentauhidkan Allah ni membebaskan seseorang daripada neraka dia. Faedah yang kita boleh ambil daripada hadis, la yadkhulun nar man akhlasa tauhid lillah, tak akan masuk neraka orang-orang yang ikhlas dalam mentauhidkan Allah. Orang-orang yang ikhlas dalam mentauhidkan Allah, clear dia dalam bab tauhid ni, tak campur aduk dalam tauhid kepada Allah ni, tak campur aduk dengan segala bentuk syirik, sama ada kecil ataupun besar. Kita dalam diskusi buku kita tentang Al-Quburiyah tu, lepas tu ada kita panggil pertemuan tertutup dengan geng-geng Habib ni lah. Antara poin utama yang dia bincang, pertama sekali kita kata benda-benda yang disebut baik Fadhil Ustaz Uwais. Ustaz Uwais ni salah seorang ustaz yang mengajar di Kemamang ni secara bulanan gitu kan. Orang-orang jemaah di SKJ kenal lah, tahulah Ustaz Uwais ni lah. Dia memang jemaah ni, jemaah geng-geng Habib ni. Jadi dia bawa lah Tok Guru dia seorang, Habib Abdullah Al-Habsyi nama dia. Habib Abdullah, kita tak kenal dia ni. Masa duduk di Numpur tak ketemu dia. Abdullah Habsyi. Antara benda dia bincang, dia tak condemn dia disebut dalam buku. Ni satu. Pertama dia condemn penulis. Sebelum kita buat daurah, timbul gembor-gembor, dia kata Prof Basri ni tak layak tulis buku ni. Alasan sebab dia tak pernah pergi Yaman. Mula-mula dia condemn. Kita jawab, kita kata betul Prof Basri tak pernah pergi Yaman, tapi buku ni bukan dia tulis, dia hanya terjemah buku ulama Yaman tulis. Tak? Ulama Yaman ni pula bukan ulama Shimal, bukan ulama di sebelah Sana'a. Tak. Ulama Yaman ni memang dia duduk di Hadramaut. Dia bergelumang dengan geng-geng kubur ni. Dia yang menulis. Syekh Muhammad bin Hasan Muallim, dia penulis. Dan buku yang jadi rujukan Prof Basri ni dua buku. Pertama buku yang dia tulis, buku mula-mula dia tulis Ziarahu. Dan buku ni kita pernah bincangkan di Yaman. Geng-geng Sana'a kita bincang buku ni. Al-Fadhil Ustaz Adli terjemah buku ni. Boleh minta dengan dia PDF terjemahan dia tak? Buku Ziarahu tak? Apa tajuk dia, gitulah tajuk dia, Ziarahu, antara kebatilan dan apa tajuk dia lebih kurang lagu tu. Tu satu buku. Buku kedua dia tulis iaitu tesis master dia. Tesis master Syekh Muhammad Hasan Muallim ni. Tak? Tesis master dia. Kita fikir pun tesis master dia. Tak? Tiba-tiba pada hari kita buat diskusi buku tu, selesai dah, dia tak condemn dah Prof Basri. Tapi dia condemn siapa pula? Dia condemn penulis pula. Dia condemn penulis. Antara poin dia sebut, dia kata penulis ni Tok Guru dia sendiri telah tahzir dia. Tok Guru dia Al-Fadhil Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala telah condemn penulis ni. Kita tak nafi, kita kata benda ni kita tahu. Orang duduk di Yaman, dia tahulah bagaimana perpecahan di kalangan ahli sunnah Yaman. Di kalangan anak-anak murid Syekh Muqbil ni pecah tiga. Sampai sekarang ni pecah tiga. Dia ada kumpulan Hajuri, dia ada kumpulan Fayyus, sekarang ni besar dia Fayyus lah. Dan dia ada kumpulan Syekh Hasan Muallim ni. Syekh Hasan Muallim ni sama dengan Syekh Abu Hasan Ma'rib, sama Syekh Abdul Majid Raimi. Kita tahu cerita tu. Sebab dia hanya berbalah dari sudut pendekatan dakwah. Geng-geng Syekh Hasan Muallim ni dia terlibat dengan jam'iyah. Maka geng-geng totok sunnah ni dia menganggap geng-geng ni telah terlibat dengan ikhwan, terlibat secara gerakan, sebab dia ada jam'iyah ni. Kita kata macam kita ni lah NGO, kita wujudkan NGO. Geng sunnah sepatut tak ada NGO, dia kata ni semua bid'ah. Begitu memang tau. Hak ni hak totok lah, memang dia strict anak-anak murid Syekh Muqbil ni. Tak? Antaranya yang mula-mula timbul isu ni Syekh Yahya Hajuri. Tak? Dia kata orang yang terlibat dengan jam'iyah, orang yang ni
telah orang kata buat benda bid'ah lah dikit, maka dituduh Abu Hasan Ma'rif mula-mula terlibat dengan Jami'iyah, Syekh Majid Raimi, Syekh Mu'alib pun sama. Itu isu dia. Dan juga Syekh Hasan Mu'alim ni, Syekh Muhammad Hasan Mu'alim ni ditahmah sebagai pernah terlibat dengan ikhwan. Dan memang betul dia pernah terlibat dengan ikhwan Yaman, tak? Jadi puak-puak sunnah ni memang dia seteru dengan ikhwan. Kita kata betul dah, ni benda ni biasa, kita kata. Kita sebut gitu, kita jawab. Tiba-tiba dia condemn, dia kata gini. Tak, dia kata tentang gitulah, tentang penulis. Dia tak condemn benda yang disebut. Benda yang disebut dia kata betul benda disebut. Masa dalam majlis itu tutup, dia kata betul benda disebut. Jadi benda masalah kata. Antara poin yang kita berasa dah sikit, bila kita tanya direct siapa ni Syekh Habib Abdullah Al-Habsyi ni tentang istighathah dengan Nabi selepas wafat, dia kata boleh. Baik, clear. Dia kata tak salah. Anda tanya soalan tu, anda siap buat contoh. Okey, seseorang dia ada masalah, dia ada sakit, dia ada benda, dia pun sebut ya Rasulullah arifna fi maradi. Boleh ke? Boleh Syekh Habib tu kata. Okey, baik, kata. Bagi kita kata benda ni syirik. Dia kata mu telah mensyirikkan aku, dia kata. Mu sanggup syirikkan aku, mu sanggup kafirkan aku, dia kata ke Sa'dli. Sa'dli kata aku sebut ni perbuatan ni boleh menyebabkan syirik. Mu masalahmu dengan Tuhan lah mana-mana. Sa'dli kata. Jadi ni isu. Kita kata seolah-olah dia orang ni bermain-main dengan masalah ni. Sedangkan dalam bab berdoa banyak lagi cara lain untuk berdoa, untuk mustajab doa, banyak lagi cara. Kenapa pergi pilih cara ni? Sedangkan cara ni tak ada sandaran pun. Dia bagi satu hadis. Hadis tu kita pun tak jejak orang tu bang. Hadis dalam Fathul Bari yang dibawa oleh siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani bawa hadis tu. Memang ada hadis tu dalam Fathul Bari. Rupa-rupanya hadis ni dah dibincang panjang dah. Hadis ni dhaif, tak boleh disandarkan dalam bab akidah. Tiba-tiba hadis ni lah dia tonjolkan kita. Ni hadis dah mudah kenal Ibn Hajar Asqalani. Mana hebat mu Ibn Hajar Asqalani, dia beri bawah gitu. Dia beri ke Sa'dli, dia beri. Allah kita kata. Jadi Habib Abdullah Al-Habsyi nama dia tak? Habib Abdullah. Dia memang orang Yaman, memang orang Hadramaut lah. Memang orang Hadramaut. Jadi kita kata dalam bab ni semibu dengan masalah tauhid dan syirik. Bukan benda-benda ringan. Tak? Tiba-tiba dia kata boleh, tak ada masalah. Isu tawassul kita tak takwil. Ustaz Adli sendiri sebut kita tak balah buat tawassul. Tawassul kita sebut memang ada khilaf. Kita akur dengan khilaf ni. Ada yang mengharuskan tawassul dengan orang mati pun boleh. Dalam bab tawassul, walaupun kita pegang tak boleh dah dengan orang mati, tapi kita raikan pandangan-pandangan ulama yang mengharuskan, kita kata tak. Tapi dalam bab istighathah tak ada ulama yang mengharuskan. Walaupun dengan hadis yang disandarkan, hadis Malik Ad-Dar ni yang dia kata ya Rasulullah arif istasqi li ummatik. Hadis tu pun dari sudut maksud pun tak kena dengan istighathah. Mana masuk hadis Malik Ad-Dar ni, ya wahai Rasulullah tolonglah minta hujan kepada Allah untuk umatmu. Dia minta dengan siapa sebenarnya? Dia minta dengan Allah lagi. Istasqi li ummatik, itu ayat dalam hadis tu. Ya Rasulullah istasqi li ummatik, wahai Rasulullah tolonglah istisqa, maknanya tolonglah minta hujan dengan Tuhan. Mana masih dalam kategori kita kata panggil tawassul. Walaupun hadis tu dibincang panjang. Tak, para ulama hadis tak terima hadis ni. Tak, kita jangan ingat bila Ibn Hajar Al-Asqalani bawa hadis dalam dalam Fathul Bari kira sahih belaka. Tak, sahih Bukhari tu. Hak yang kita bincang. Ada pun syarahan kita tengok juga. Kena nilai. Tak boleh main asalkan dalam Fathul Bari kira ya selalu. Bukan gitu kaedah dia. Ini benda-benda yang kita kira tak tahulah. Bunyi dia kata nak buat diskusi rasa gelak gambar yang senyap hari ini. Dia kata nak buat perbincangan pula. Wallahu alam. Okey, jadi la yadkhulun nar man akhlasa tauhid lillah. Tak akan masuk neraka
orang yang benar-benar ikhlas mentauhidkan Allah. Benda maksud kita ikhlas ni clear dia dalam bab tauhid. Dia tak campur aduk tauhid dia dengan segala bentuk kesyirikan. Hak ni bertepatan dengan takrif Islam yang kita anuti ni. Islam huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam yang kita pegang ni benda maksud kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan dia. Ni maksud Islam yang kita pegang. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk serta patuh dengan penuh ketaatan. Ni Islam. Cukup lagi? Tak cukup lagi, ulama kata. Ada lagi belakang dia tak? Wa bara'atu minasyirki wa ahli. Kena berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan segala kuncu-kuncu yang membawa kesyirikan. Kena berlepas diri. Nampak tak? Sebab tu orang yang syirik, kita kena kata syirik. Tak boleh kita kata yang hang berasa hati dia. Mana boleh? Terjejah iman kita, terjejah tauhid kita. Bang, orang kafir tengah-tengah kafir kita kata jangan. Tak kasar nak kata kafir, kata non muslim. Tak. Contoh mana kita ada masalah situ sebab tak berlepas lagi. Tidak bara'ah minasyirki wa ahli. Cuma dalam bab nak kata orang ni syirik, nak kata orang ni bid'ah, nak kata orang ni kufur, dia kena ada garis pandang. Bukan kita yang letak, bukan kita yang nilai. Hak ni kena beri ke orang yang authority. Jangan kita duduk kedai kopi, ni syirik lah ni. Tu dia jadi benda lain, jadi takfiri pula tak. Itu maksud dia dah. Jadi la yadkhulun nar man akhlasat tauhid lillah. Tidak akan masuk neraka orang yang ikhlas dalam mentauhidkan Allah. La tasluh al-aqwal wal a'mal illa bi niyyati taqarrub ila Allah. Tidak menjadi tak segala ucapan dan segala perbuatan amal melainkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu boleh difahami daripada hadis ni. Sebab ia bertari bidzalika wajh Allah. Apa sahaja yang kita buat mesti kita buat kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, itsbatu sifatil wajh lillahi ta'ala. Ni balah lalu ni. Orang geng Asy'ariyah dia tak study dah bab ni. Hadis ni dia baca pakai umum gitu, dia tak sebut dah bab wajh Allah. Faham? Tapi akidah salah dia akan bincang lalu. Di sini kita itsbat. Kita mensabitkan salah satu sifat Allah adalah sifat wajh. Sifat wajh. Jangan kita kata juzu. Jangan kita kata anggota, ni salah. Ni jadi mujassimah. Kalau kita anggap wajah Allah ni adalah anggota dia. Tidak. Tetapi ulama salah kata wajhu sini yad ke apa saja ni sifat. Tak. Sifat zatiyah lillah. Tak, sifat zatiyah kita panggil. Dah guana. Guana tu segala Tuhan lah. Kita tak tahu guana. Tak. Kita tak tahu lagu mana. Yang pasti Allah sebut berkali-kali dalam Quran tentang wajhullah. Tak, wajhullah. Jadi sini kita sabitkan tanpa kita tashbih, tanpa kita samakan sifat wajah Allah ni dengan mana-mana makhluk. Tak, tanpa kita ta'til, kita menafikan. Tak boleh tak? Nafi Allah memiliki sifat wajah, tak boleh. Mana kita telah menafikan ayat Quran. Berapa putih ayat Quran cerita tentang wajah ni. Tak boleh nafi. Tak boleh tashbih. Tak boleh takyif, mengimagine. Takyif ni kita gambarkan warna wajah Tuhan. Macam wajah puan comel ke. Hak tu pun tak boleh buat. Takyif, tashbih tak boleh. Ta'til tak boleh. Takyif tak boleh. Yang keempat, hak ni kita balah dengan Asy'ariyah, tak boleh takwil. Tak boleh takwil. Takwil ni benda kita pesongkan maksud asal kepada maksud yang lain. Kecuali kena ikat sikit, kecuali sekiranya ada takwilan yang sahih daripada Nabi ataupun daripada Quran, baru boleh kita takwil. Kalau tak ada, tak boleh. Kalau Tuhan kata wajah, wajah lah. Kalau Tuhan kata yadullah, yadullah lah. Kecuali Nabi mari, Nabi kata yadullah sini gini maksud dia, baru kita takwil. Sebab ada sifat Allah kan? Kau ingat Tuhan, siapa kenal Tuhan?
selain daripada Allah, selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni orang ngaji akidah salah, dia tak akan buat pada mana-mana sifat Allah. Sama ada sifat af'al dia ke, sifat zat dia ke, kita tak akan buat. Kita tak akan tashbih Allah dengan makhluk, sifat-sifat Allah dengan makhluk. Kita tidak akan takyif, mengimagine sifat-sifat Allah ni. Kita tidak akan ta'til, menafikan sifat-sifat Allah, dan kita tidak akan takwil sifat-sifat Allah. Okey. Dia kata kita tak takwil yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita tak takwil. Tu dia banyak maksud, dia kata. Istawa ni ada berbagai maksud. Nampak tak? Ibn Qayyim Wa'ari dia kata ada 7 maksud semua sekali. Kalau maksud difahami oleh Arab, ya, kita kata tu bukan takwil. Tapi tiba-tiba mari maksud yang Arab tak faham sebelum tu. Contoh maksud yang tak ada dalam senarai, istaula, tak ada ni maksud ni. Tak, maksud lain ada. Istawa maksud qa'ada ada, istawa maksud ala ada. Istawa maksud mustawiyun, sama rata. Itu maksud dia. Tak. Tapi istaula tak ada. Istaula ni takwil. Benda maksud takwil ni memberi maksud lain daripada maksud asal dia. Itu maksud takwil. Di zaman khalaf, di zaman awal salah dulu, takwil difahami dengan tafsir. Takwil difahami dengan tafsir. Itu ada Muhazzab sebut sekali kan. Kata apa tak boleh takwil? Tu Nabi sebut tu doa ke Ibn Abbas. Benda doa Nabi ke Ibn Abbas masa tahnik Ibn Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tu Nabi sebut dia kata. Jangan itu dengar. Golek selalu itu dengar. Betul Nabi sebut takwil, tapi benda faham ulama salah lu faham benda takwil sini. Takwil ayat tafsir. Kalau kita buka kitab tafsir Imam Tabari. Imam Tabari ni tafsir awal. Bapak kitab tafsir dia. Semua ayat dia sebut takwil belaka. Dia mari ayat Quran dia takwil hadhil ayat. Adakah maksud dia memesongkan maksud ayat ni? Dah. Maksud dia adalah tafsir. Tapi mari golongan khalaf kediang ni baru dia faham takwil ni dengan takwil lah, bukan tafsir. Tak. Mari yadullah, dia kata kuasa Allah. Tak. Mari ni itu kita panggil takwil, laisa tafsir. Tafsir menjelaskan kerumitan pada ayat-ayat tersebut. Okey. Jadi dalam bab isbat, kita isbat tanpa kita tashbih, tanpa kita ta'til, tanpa kita takwil, tanpa kita takyif. Golongan ahli kalam nak kata benda ni kalau kita kata gitu. Dia kata tetap tashbih juga, dia kata. Kita benar balahkan dia. Kita kata apa ni, wajah Allah. Tak serupa dengan wajah makhluk. Dia kata awak kata wajah tu mudah mujassimah dah, dia kata. Menganggap Tuhan berjisim. Dia tak faham situ. Kita kata ulama-ulama salah pegang wajah-wajah sini bukan juzu, bukan anggota. Dema yang faham anggotanya. Kita tak faham anggota. Sebab tu kalau kita perhati hok mana konten banyak bab ni kan, dia akan sebut kita, ni pok-pok ni beriman Tuhan ada wajah, ada muka, ada kulit. Siapa ayat ada kulit? Ada orang, ada lendir dia sebut. Raja dengar tak? Ada seorang Ustaz Tani dia sebut lagu tu. Atu mana ayat lagu tu? Ada orang, ada lendir, ada lendir. Tak ada. Kita tak beriman gitu. Kita beriman ni sifat Allah. Sifat zati Allah. Sebab tu dia anggap kita kata gitu. Padahal kita tak kata. Jangan anggap. Sini jadi balah. Dia tak pernah kita nak duduk setepak. Kita duduk setepak, kita tegang. InsyaAllah kalau kita tegang, dia akan faham dia ni. Clear sangat. Tak timbul pun masalah tashbih. Tak timbul pun masalah mujassimah. Menjisimkan. Kalau dengar perbahasan ni oleh siapa, Ustaz Asri Sobri, lagi clear. Tahu Ustaz Adli pun kalau dengar Ustaz Adli jelas bab ni, mu nak balah bab jising-jising ni, jising tu sendiri pun orang pening dah. Benda jising sebenarnya. Dah kalau kaji, kalau tanya geng hok yang mengkaji bab jising, benda yang dimaksud jising. Yang mu kata ni jising, kalau kata gini ni jising, ni jising. Situ tu pun pening dah. Set
Set-set falsafah pun balah dah bak jising ni benda. Tiba-tiba mu nak nisbah ke Tuhan, mana boleh kita kata. Tak. Ini. Kita hanya sebut benda yang Allah sebut dalam Quran. Baik dalam Quran maupun dalam hadis. Hak Allah sebut, hak Nabi sebut tentang wajah ada. Sebut yad ada. Tangan kita ada. Kaki ada. Tak. Mata ada. Betis ada. Nafs ada. Tuhan sebut. Tak. Benda-benda hak Tuhan sebut. Hak Tuhan tak sebut. Peha. Lutut. Apa yang mau disebut? Lendir, orak, tulang disebut. Siapa sebenarnya menjisingkan Tuhan? Mu yang menjisingkan Tuhan. Sedangkan kita kata ini sifat-sifat Allah. Tak ada seorang ulama salah hak dulu ataupun yang beriman dengan akidah salah sebagaimana hak ini tak pernah sebut tentang tu adalah anggota Tuhan. Siapa-siapa sebut gitu, betul lah dia telah menjisingkan Tuhan, kita kata tak. Ini dalam kita mengisbatkan sifat wajah Allah. Munasabah hadis dalam bab ni. Haitsu dallal hadis ala anna man mata mukhlishan lillahi tauhid sallama minan nar. Munasabah hadis ni dalam bab keutamaan tauhid ataupun kelebihan tauhid. Tak. Ialah dia kata hadis ini menunjukkan kepada kita siapa-siapa yang mati dalam keadaan ikhlas kepada Allah dengan mentauhidkan dia, Allah akan selamatkan dia daripada neraka. Nabi tentang hadis tu. Okey. Wa an Abi Sa'id, hadis yang seterusnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kali kita akan masuk bab syafaat, bab tawassul, tak? Orang kata Muhammad bin Abdul Wahab ni kerah bab ni. Sedangkan dia sendiri dia hari ada hadis yang dhaif yang disandarkan, yang mana mengharuskan benda yang jadi khilaf. Dia sendiri dia pegang dia tu. Kita boleh tengok lagi. Kerah setara orang kata. Tak? Itu pandangan-pandangan yang dia pegang. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabb allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Hadis daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis 15. Tengok hadis ni. Hadis ni ramai di kalangan ulama hadis mensahihkan dia tak. Antaranya Al-Hakim, Al-Zahabi tak menganggap hadis ni sebagai sahih. Okey. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, kata Musa, Nabi Musa alaihi salam pernah bermunajat kepada Allah. Nabi Musa ni dia berdialog dengan Tuhan. Ya Rabb alimni syai'an. Wahai Tuhanku, ajarlah aku sesuatu kalimah yang aku boleh sebutmu dan aku berdoa kepadamu dengannya. Nampak tak? Nabi Musa kata alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Supaya dengan kalimah tersebut aku ingat kamu dan aku berdoa dengannya. Sini kita boleh ambil faham tentang nak berzikir kepada Allah ni kena ambil melalui wahyu. Pertama, tak boleh nak reka sendiri. Tak. Dan aku berdoa dengannya. Qala, Allah jawab kepada Nabi Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ucaplah, serulah aku ni, doalah kepada aku ni dengan ucapan la ilaha illallah. Mana kalimah tauhid. Nabi Musa jawab, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Allah, kalimah ni biasa sangat orang sebut belaka dah. Tak. Dan memang kalimah ni bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa, tetapi seluruh para anbiya.
Start daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, sapalah Nabi kita Muhammad, semuanya bawa seruang dia satu, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Lalu Nabi Musa kata, orang lain ramai-ramai sebut belaka benda ni. Allah pun jawab, ya Musa law anna samawati sab', wahai Musa, sekiranya ditimbang langit 7 lapis, bumi 7 lapis dan segala-galanya ditimbang duduk di sebelah timbangan, dan kalimah la ilaha illallah sebut duduk di sebelah timbangan, maka akan berat akan lebih besar timbangan la ilaha illallah. Ayatnya besarnya kalimah ni sekiranya orang tu dia reti, dia ucap dan dia faham serta dia beramal dengan segala tuntutannya, berat sungguh-sungguh. Rawahu Ibn Hibban. Hadis ni diriwayat oleh Ibn Hibban. Kita tengok syarah kalimah. Adhkuruka athni alaika bihi wa ahmaduka. Maksud ingat kamu ni, maknanya aku memujimu dengannya dan juga memujamu dengannya. Athni dengan ahmad ni sama kata dia. Ad'uka bi atawassal ilaika. Maksud menyeru berdoa ni, maknanya aku bertawassul kepadamu. Ini tawassul yang syar'i ni. Tawassul dengan kalimah tauhid. Tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan sifat-sifat Allah. Tu tawassul syar'i. Kena ingat, tawassul ada tawassul syar'i, ada tawassul yang bid'ah, dan ada tawassul yang sampai ke syirik. Tawassul yang sampai ke syirik. Kullu ibadika yakuluna hadha arada Musa syai'an yakhussuhu lillah bihi. Musa nak minta dengan Allah beri satu kalimah yang khusus untuk dia. Kalimah ni kalimah umum, semua orang sebut. Itu maksud Nabi Musa. Amiruhunna ghairi man fihinna minal imar minal ammar ghairillah. Iaitu man fihinna, siapa yang padanya yang dia kata tidak mengetahui kecuali apa-apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Betul. Mana? Dengan segala isinya selain aku. Yang ni siapa-siapa yang ada padanya dari para penduduk ni selain Allah. Maknanya segala benda lah. Segala benda yang ada atas muka bumi. Kafah al-muradu biha kafah al-mizan. Maknanya daun timbangan benda. Dacing lah kita kata kafah ni timbangan yang ada dua benda dia bagi daun dua dulang tu kafah maksudnya. Malat bihinna rajahat bihinna, maknanya penuh berat timbangan la ilaha illallah lagi. Itu maksud kalimah-kalimah yang ada dalam hadis ni. Okey, syarah ijmali yukhbiruna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah Musa alaihi salam talaba minallahi syai'an. Nabi kita cerita tentang bahawa Nabi Musa pernah meminta sesuatu kepada Allah min anwa'il ibadah, iaitu jenis-jenis ibadah yang khusus untuk dia, likai yuthni alaihi wa yatawassal ilaihi bihi idza da'ah, supaya dia boleh memuja Allah dan bertawassul kepadanya ketika berdoa. Fa arsyadahul bari, lalu Allah yang al-bari yang memiliki sifat al-bari ni tunjuk kepada dia ila kalimatil ikhlas, benda yang khusus untuk dia berdoa dan bertawassul dengannya ialah dengan kalimah ikhlas, iaitu kalimah tauhid. Wa hiya la ilaha illallah wa lamma talaba Musa ghairaha liintishariha bainan nas, lalu Nabi Musa minta hak lain kerana ucapan la ilaha illallah ni telah makruf, telah diketahui oleh manusia. Akhbarahu Rabb, Allah pun sebut tentang kelebihan kalimah ini azza wa jal min adh-dhikr au law wada'a fi kaffah mizan was samawati as-sab' wa amiruhunna ghairullah wal ardin as-sab' ma'a 'azmihin fi kaffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Sekiranya ditimbang segala makhluk selain Allah, segala makhluk baik yang di langit baik yang di bumi, ghairullah, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah, li'annaha asl, kerana dia adalah asal, usul, kullu din, setiap agama, wa asas kullu millah, dan asas setiap amalan kehidupan. Millah ni
diterjemahkan sebagai amalan kehidupan seharian yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dikenali sebagai Millah Ibrahim. Millah ni merangkumi benda-benda tentang kebersihan, tak, tentang itu millah. Din merangkumi segala keseluruhannya lah, lebih luas lagi. Faedah, kita ambil faedah dia, yajuzu li syakhs an yas'al Allah syai'an yakhussuhu Allah bihi. Kita boleh seseorang memohon kepada Allah yang khusus untuk dia. Sebab dia kata gitu, sebab benda ni diminta oleh Nabi. Benda-benda yang dimohon diminta oleh Nabi ni menunjukkan benda tu harus minta, boleh minta. Contoh, Nabi Musa pernah minta nak tengok Tuhan. Boleh tak minta nak tengok Tuhan ni? Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi minta. Sebab para anbiya dia tak akan buat benda hak tak boleh. Dia tak akan minta benda hak yang dilarang. Oleh kerana itu keharusan. Pada satu dia kata bolehnya keharusan seseorang memohon kepada Allah sesuatu yang khusus untuk dia. Dan ramai Nabi-Nabi yang minta khusus untuk dia kan. Antaranya Nabi Sulaiman pernah minta kerajaan yang tak diberi kepada orang lain, dan Allah beri ke dia. Allah beri ke dia. Anna rusul la ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bihi. Ni penting. Sesungguhnya para rasul dia tidak mengetahui segala benda melainkan apa yang Allah ajar dia. Baik zikir, baik doa, baik apa sahaja, dia tak akan reti melainkan melalui wahyu. Tiba-tiba hari ni kita boleh reti tanpa wahyu. Pelik lah. Kita boleh amal benda ni, ajar benda ni tanpa wahyu. Masya Allah. Sedangkan para anbiya tak reti melainkan apa yang Allah ajar baru dia reti. Tak? Itsbatu sifatil qaul lillahi ta'ala. Mana adanya kita sabitkan, kita isbatkan sifat al-qaul, ucapan bagi Allah. Tak payah panjang, tak payah heret lah. Bahawa Allah berkata-kata. Lagu mana kata-kata yang layak bagi dia? Hak ni kita dengan Asy'ariyah selari. Asy'ariyah beriman dengan sifat ni. Walaupun ni sifat zatiah juga tapi dia kata boleh. Tapi dia panjang sikit. Asy'ariyah dia kata Allah berkata-kata kalam nafsi. Situ dia reka sendiri lah. Kalam nafsi tanpa huruf, tanpa benda lagi. Tanpa suara, tanpa benda. Kita kata mau ambil mana? Tak. Penafian tu ambil kat mana? Sedangkan dalam hadis pun tak sebut, dalam Quran pun tak sebut. Tak. Macam mana Allah berkata-kata dengan Nabi Musa tanpa suara? Tak. Dan Nabi Musa dengar kan? Dengar gitu dia tengok. Kita kata pun. Kita sebut, kita bila beriman Allah berkata-kata, kita beriman sebagaimana yang layak bagi Allah. Cukup gitu je. Bak sifat Allah ni kita tak boleh pandai-pandai nak takut tambah, tak boleh nak pandai-pandai nak nafi. Tak boleh. Hak ni kita balas sikit dengan Asy'ariyah. Dalam bab mensabitkan ataupun mengisbatkan sifat berkata-kata kepada Allah. Habis. Yang keempat, isbat annas samawat maskunah. Mensabitkan bahawa di langit ada penduduk. Walaupun kita tak tahu, tak aja tengok. Nampak? Tahunya ada apa benda? UFO. Kita tahu tak? Tapi kita yakin sepenuh hati bahawa di langit ada penduduk. Sebab dalam hadis ni sebut lagu tu. Tak? Segala penduduk langit, segala penduduk bumi. Menunjukkan di langit pun ada penduduk, di bumi pun ada penduduk. Itsba' annal ardin sab kasamawat. Dan kita sabitkan juga bahawa bumi ni 7 lapis juga sebagaimana langit 7 lapis. Tak? Sebab dalam hadis sebut lagu tu. Dan banyak hadis-hadis lain lagi sebut tentang bumi pun as-sab' ada 7 lapisan. Itsbatul mufadalah bainal a'mal. Dalam hadis ni juga menunjukkan kepada kita, mensabitkan bahawa amal ni dia ada darjat dia ada kelebihan masing-masing. Tak? Zikir belaka, tapi ada zikir yang lebih utama yang patut kita kena sebut. Tak? Juwairiyah, isteri Nabi SAW, pernah berzikir panjang. Dari pas subuh sampai ke duha dia berzikir. Panjang lebar.
Lalu Nabi balik, Nabi tegur dia, tak habis zikir. Masya Allah. Allah. Nabi kata, aku hanya sebut 4 patah kataan, tapi lebih baik daripada benda yang sebut. Sedangkan confirm Juwairiyah, dia tak sebut zikir pelik-pelik, tak ada hu ke ke benda. Mesti zikir Nabi ke aja orang. Tapi Nabi nak menunjukkan ada zikir yang lebih diutamakan. Masa ni zikir ni lebih utama. Masa ni zikir ni lebih utama. Ini kita kena faham. Tak boleh kita main ikut dah kita nak berzikir hak mana-mana. Tak. Tengok kesesuaian dia. Betul ayat kursi memang ayat paling power sekali. Tapi tak perlu nak masuk tandas baca ayat kursi dulu. Betul tak? Ikut logiknya lah. Ikut logiknya tak sepatutnya. Walaupun tu memang ayat paling power. Syaitan pun takut berlari. Letak bukan syaitan bila baca ayat kursi ni. Tapi tak perlu kita nak masuk tandas baca ayat kursi. Ada benda lain yang Nabi baca. Tak? Samalah. Sebab tu kita kena ithbat al-mufadalah bainal amal. Ada kelebihan di setiap amal-amal yang kita buat. Bayanu azmu wa fadl la ilaha illallah. Dalam hadis ini jelas menjelaskan kepada kita, menerang kepada kita keagungan dan juga kelebihan kalimah la ilaha illallah. Last sekali kita ambil munasabah hadis, haitsu dallal hadis ala anna kalimat at-tauhid la ilaha illallah ya afdalul adhkar wa athqaluha fil mizan. Menunjukkan kepada kita daripada hadis ini, kalimah tauhid la ilaha illallah dia adalah seafdal zikir dan seberat-berat zikir pada timbangan amal kita akhirat besok. Oleh kerana itulah tempat kita ni dia hadiahkan orang mati benda ni. Tak? Logiknya lagu tu. Sebab ni afdalul zikr. Betul tak? Afdalul zikr la ilaha illallah. Kita kata secara logik betul benda dia buat. Cuma tak kena kaifiyah je lah. Tak kena kaedah je lah. Macam orang tanya Imam Malik ya. Habak kat mana hak sepatutnya aku ihram? Tak? Di Zulhul Bir Ali ke ataupun di Masjid Nabawi? Aku rasa lebih baik di Masjid Nabawi. Ikut logik betul dia. Tak? Di Bir Ali pada masa tu tak ada masjid. Ni boleh kita kata ada masjid kan? Tak? Tapi di Masjid Nabawi ni 1000 kali lebih afdal lah. Semayang dia sekali semayang lebih 1000 kali semayang pak lain. Dan kalau kita ihram logiknya 1000 kali yang lebih baik pada berhati. Tu logik dia. Tapi hak yang Nabi buat hak ni. Nampak? Jadi samalah juga apa yang masyarakat kita buat ni. Logik dia betul. Dia buat la ilaha illallah. Masa kita di Amang tu pernah bincang. Antara hak yang bawa bincang isu ni Ustaz Adli. Saya kata asas silah ngatik ni dia mari daripada sumber hadis juga sebenarnya. Sebab dia kaji Nabi ni tak ada satu pun doa yang Nabi ajar mesti dikaitkan dengan satu ibadah. Kita ambil istisqa. Gua ni kita istisqa semayang dulu 2 rakaat. Sudah semayang kita baru doa. Ya Allah turunkan hujan. Tak? Ambil kita tu. Kebanyakan benda-benda yang Nabi ajar kita nak doa Tuhan ni kait dengan ikat dengan ibadah dulu. Jadi tak tahulah siapa orang pertama yang reka, tapi itulah benda yang dia buat. Benda sebenarnya asas silah dia ngatik dulu. Sebab ucapan la ilaha illallah ni satu ucapan yang besar. Tak? Bila dia ngatik, sudah ngatik baru doa minta keampunan untuk si mati. Lagu tu boleh terima sikit. Tapi lama kelamaan dia modify lah la ilaha illallah tu dia beri. Faham? Asas silah la ilaha illallah ni untuk diri, untuk ju nak doa ni. Ngatik lu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk naik lu martabat dia, keimanan dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis jadidu imanakum bi kathrati qauli la ilaha illallah. Nak perbaharui imanmu dengan perbanyak ucapan la ilaha illallah. Tak, lepas naik tinggi dah iman baru doa ya Allah ampunilah si mati. Hak kita poin utama kita nak minta doa untuk si mati. Tapi lama kelamaan dia jadi la ilaha illallah ni kita hadiah ke si mati. Tak? Tu benda yang dibuatlah dalam masyarakat kita. Jadi itulah benda yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita hari ini. 2 hadis tentang kelebihan kalimah tauhid la ilaha illallah yang menjadi
orang kata asas kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.